Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Yang dihormati Dr. Nur Sakiah binti Nordin, Pegawai Perubatan Hospital Sultan Abdul Halim. Yang berusaha Saudara Nasrullah bin Kashfullah, Pengarah Program Merangkap Presiden Jawatankuasa Perwakilan Non-Residen UiTM Kedah. Saudari Azrin Syahira binti Mat Asri, Presiden Jawatankuasa Perwakilan Kolej Murni UiTM Kedah. Serta barisan ahli jawatankuasa program Let's Stop Blood Donation, Every Donor is a Hero. Dan tidak dilupakan kepada hadirin dan hadirat sekalian, saya Muhammad Zuhair bin Nasruddin selaku moderator anda pada petang ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang sudi menyertai program kami pada petang ini. Baik, sebelum memulakan majlis, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas izinnya kita dapat bersama-sama menyertai program kita pada petang ini secara online. Baik, sebelum saya mulakan dengan program ini, saya nak meminta kepada semua rakan-rakan yang ada di sini untuk berkongsi pautan live ini agar kita dapat tarik lagi lebih ramai dan supaya lebih ramai tahu ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para panel kita pada petang ini. Dan bagi manakala kepada yang tengok recorded video di YouTube Kolej Murni dan Facebook JPNR, boleh juga sharekan link video tersebut agar ramai yang boleh tahu ilmu-ilmu. Dan untuk makluman semua, program kita pada hari ini dianjurkan oleh Jawatankuasa Perwakilan Non-Residen dengan kerjasama Jawatankuasa Perwakilan Kolej Murni, Unit Kesihatan UiTM Kedah dan Unit Perubatan Transfusi Hospital Abdul Halim. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang ke program Let's Stop Blood Donation, Every Donor is a Hero. Dan sebelum saya bukakan sesi program ini, saya ada bawakan beberapa persoalan lah yang bermain dalam fikiran saya dan saya rasa pun para hadirin pun ada persoalan yang sama juga. Jadi yang pertama, saya rasa kenapa pentingnya kita untuk derma darah ni? Dan yang kedua, apabila kita derma darah, apakah yang benefit yang kita akan dapat in return of derma darah? Jadi, untuk menjawab persoalan tersebut, kami bawakan program ini untuk kita sama-sama dapat menimba ilmu pengetahuan dan melihat sejauh mana pentingnya untuk derma darah. Dan untuk mengupas topik ini, kami pihak penganjur membawakan secara khas seorang ahli panel yang saya rasa cukup arif dan pengalaman untuk mengupas lebih lanjut. Dan ini merupakan sedikit latar belakang tentang panel jemputan kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang pegawai perubatan di Unit Perubatan Transfusi Hospital Sultan Abdul Halim dan beliau juga mempunyai pengalaman selama 11 tahun. Dan beliau adalah Dr. Nur Sakiah binti Nordin. Selamat datang saya ucapkan kepada doktor. Doktor sihat doktor? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Ya doktor. Doktor ada dekat mana tu sekarang? Sekarang saya tengah live di Hospital Sultan Abdul Halim dekat library lah. Okey. Boleh doktor bagi roughly apa yang doktor akan cuba sampaikan untuk hari ini? Bagi orang lain tahulah untuk menarik lagi. Okay. Basically insyaAllah hari ni since kita punya target audience kita lebih kepada student kan, UiTM student khususnya dan juga orang-orang awam yang mana yang menonton ni pada hari ni ni kan secara amnya, kita target untuk memberikan pendedahan tentang pendermaan darah, kepentingan pendermaan darah untuk pesakit mana yang perlu pakai darah ni yang selama ni you all donate tu, and then apa lagi seterusnya macam darah tu kita akan proses kepada apa sebelum digunakan. Jadi lebih kepada pendedahan awal dan kita nak rekrut lebih ramai lagi student-student ataupun yang golongan muda ni untuk amalkan nilai-nilai murni dalam untuk teruskan menderma darah lah. So kita nak rekrut lebih ramai lagi lah. So that's why hari ni saya bagi talk basically untuk pendedahan lah. Okay, baik. Dah ada dengar secara roughly apa yang akan disampaikan oleh doktor. Saya rasa agak menarik lah topik ni hari ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya meneruskan program ini dan saya menyerahkan program sepenuhnya kepada Dr. Nur Sakiah. Persilakan.
Okey, terima kasih kita punya moderator Muhammad Zuhair selaku Exco Logistik JPNR. Yang berusaha Saudara Nasrullah bin Kashfullah, pengarah program rangkap Presiden JPNR UiTM Kedah, Jawatankuasa Perwakilan Non-Residents. And then yang berusaha Saudari Azrin Syahira binti Mat Asri, Presiden Jawatankuasa Perwakilan Kolej Muni, JPK Muni, UiTM Kedah, dan seterusnya barisan AJK AJK program lah yang bertungkus lumus dan para audiens sekalian lah. Nah, so objektif kita dah nyatakan tadilah objektif kita pendedahan semua. So sedikit pengenalan, saya Dr. Nur Sakiah dari Unit Perubatan Transfusi Hospital Sultan Abdul Halim yang bekerja di Unit Perubatan Transfusi selama beberapa tahun lah, 4-5 tahun lah dekat sini. Jadi pengalaman tu nak kata banyak tak berapa banyak, tapi boleh share lah dengan orang kan. Boleh share dengan mana-mana yang berminat untuk menderma darah tu, kita terpanggil lah untuk sama-sama bila share kita bagi tahu kebaikan semua kan. Harap-harap boleh diambil pertimbangkan untuk menderma darah lah. Okay, and then so seterusnya kita teruskan kepada topik kita lah pada hari ni ya. Tajuk kita hari ni untuk target kita ialah adik-adik student UiTM kan. So tajuk kita pada hari ni ialah Let's Talk Blood Donation, Every Donor is a Hero. So tajuk ni jelas sangat tau. Let's Talk Blood Donation, Every Donor is a Hero. Meaning hero yang mana boleh membantu banyak pesakit. So sangat-sangat hero yang actually kita perlukan lah di kala kekangan, kalau kecemasan, bencana, memang kita perlukan hero ini. So next. Okay. Okay, kita tengok semua nampak kan? Setitis darah sejuta harapan. So setitis darah sejuta harapan, nampak tak yang dekat gambar tu, apa benda tu? Yang bulat-bulat semua tu, yang kembung-kembung tu. Itulah adalah blood bag yang mana you all donate. Siapa yang menderma darah, siapa yang selalu menderma darah, dia akan tahulah benda ni ya. Tiap kali you all derma darah, inilah dia yang kita kutip. Inilah dia, ada 9 beg ni kan, kita nampak macam lebih kurang ada 9 beg ni, yang inilah yang didermakan oleh 9 donor-donor kita. Jadi memang sesuai sangat dengan quote yang kat atas tu, setitis darah sejuta harapan. So dia membawa kepada sejuta harapan untuk penerima-penerima dia, bakal penerima dia. Jadi itulah dia, topik kita berkisar kepada macam mana kita nak rekrut you all semua untuk menderma darah, untuk stock up kan, ramai-ramai lagi derma darah, tolong pesakit kita. Okay. Boleh next. Okay, lebih ramai rakyat Malaysia diperlukan untuk tampil menderma darah. Okay, sekarang ni kita kena tengok situasi kita tahun 2021 ni kan, macam mana keadaan negara kita sekarang ni. Adakah darah tu berlambak-lambak ke? Ramai sangat donor, dah akses sangat ke? Ataupun kurang ataupun tak cukup. So hari ni kita explain dulu, intro dia kita explain yang tentang tu dululah. Okey, kita tengok secara purata Pusat Darah Negara memerlukan sebanyak 15,000 hingga 17,000 beg darah dalam tempoh sebulan bagi menampung keperluan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Jadi untuk satu Malaysia ni banyak ya, 15,000 ke 17,000. Ini maklumat dari buku informasi penerimaan darah lah dari Pusat Darah Negara. Okay, so kita tengok pula next. Okay, merujuk kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kan, World Health Organization, sebanyak 11.7 pendermaan per 1,000 penduduk diperlukan untuk menderma darah bagi negara-negara yang membangun atau sedang membangun. Jadi sebanyak lebih kurang 11 ke 12 pendermaan je sebenarnya kita perlukan per 1,000 penduduk. Dia nampak tak banyak, betul? Kita punya aim tu sebenarnya satu dunia ni
Nampak tak banyak, 11 ke 12 penerimaan je per 1,000 penduduk. So macam next kita tengok macam mana situation seterusnya. Okay. Ni pasal budaya lah. Budaya mendema darah secara berterusan adalah perlu untuk memastikan darah yang selamat, berkualiti dan mencukupi dapat dibekalkan kepada pesakit yang memerlukan. So yang tu yang penting dia. Key point dia dekat sini bukan dema darah sekali je tetapi berterusan. Lepas tu yang itu yang kita nak. So every 3 months you all turn up balik untuk mendema darah, untuk stock up balik. Kalau chain yang ni kita tak putuskan, kita tak stop menderma, kita tak lapse donor tu, kita akan terus dema, InsyaAllah dia boleh kekal. Dia punya pool, kita punya donation tu, pesakit kita tak perlu menunggu lama untuk tunggu darah, tak cukup, tak ada darah apa semua. Yang tu lah poin yang penting, berterusan kat sini. Okay, next. Okay, kita tengok situation yang ni yang saya nak tunjuk lah. Sasaran Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk menjadikan sekurang-kurangnya 5% rakyat Malaysia sebagai pendema darah. So, sekali lagi 5% sahaja, tak ramai pun sebenarnya aim kita, situation kat Malaysia ni, kita aim untuk, KKM aim untuk 5% sahaja sebenarnya. Okay, tapi adakah tercapai? So, kita tengok next slide. Ya, hanya 2.2% dari populasi rakyat negara ini merupakan pendema darah dan kesedaran tentang kepentingan mendema darah secara berterusan perlu ada. Kerana transfusi darah tidak hanya berlaku semasa bencana sahaja. So yang ni bukan sesiapa yang cakap, yang ni kita punya timbalan Menteri Kesihatan kita iaitu YB Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali cakap tahun lepas. So kita hanya situation kita ni, kita aim 5% daripada 100% rakyat Malaysia untuk mendema darah, tetapi kita hanya achieve 2.2%. Jadi inilah hari ini saya terpanggil untuk kita sama-sama sampaikan lagi, panggil lagi, buat pendedahan, buat ilmu pengetahuan, kita spread ilmu pengetahuan untuk sama-sama you all berganding bahu datang untuk mendema darah di usia muda ni especially, sebab kita asyik-asyik tengok yang mana yang dah berumur pun dema darah kan, sampai 50 tahun sampai 60 tahun golongan tu ramai yang mendema darah dari awal usia dia sampai dia 50 tahun 60 tahun duk dema darah lagi. Tapi sekarang ni tugas kita sekarang nak panggil yang ni, yang muda-muda ni, yang sihat-sihat ni, yang kuat, yang bertenaga ni, yang ni lah kita punya future masa depan Malaysia, negara kita ni. So that's why kita buat talk hari ni. Okay, so next. Okay, mengapa saya perlu mendema darah? Benda yang sama juga, why? Always why lah, kenapa kita mendema darah ni. So setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. You all bukan nak selamatkan apa tu, you all nak selamatkan nyawa. Betapa pentingnya kat sini. So that's why demand tu sentiasa ada, pesakit sentiasa ada, tak pernah berkurang, bertambah lagi ada. Jadi bila mendema darah ni, that's why berterusan. So sebab setiap hari ada darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. So kedua, mengapa you all kena dema darah ni? Sebab contoh terdekat kita tak cakap pasal hospital lain, kita cakap pasal hospital kita sendiri, Hospital Sultan Abdul Halim. Penggunaan dia seminggu 250 beg darah digunakan oleh pesakit. Equals to satu bulan berapa? 1,000 beg. So you all boleh bayangkan macam mana kita nak keep this amount tu macam maintain 250 tu pesakit kita nak support kan. Jadi dengan cara memang kita kena panggil you all untuk dema darah lah semua orang. Okay, matlamat kutipan kami dekat Asaf pula 300 beg per minggu, equals to 1,200 beg sebulan. So kenapa kita aim macam tu? Sebab kita penggunaan kita dah capai 250 beg seminggu. So seminggu kita kena aim lebih daripada penggunaan tersebut. Itu kita kena mendapatkan kutipan tu 300 beg seminggu. Okay, inilah situasi kita dekat area Kedah ni lah. Saya cakap tentang more to Hospital Sultan Abdul Halim lah. Okay, next. Okay, sedikit sebanyak kes yang saya boleh kongsikan kan.
Macam you all demam darah, you tak tahu darah tu pergi kepada siapa kan. Okey, ni antara kes-kes yang banyak menggunakan darah ialah contohnya pendarahan ibu bersalin. Ibu yang bersalin macam kita, seperti mana yang kita tahulah, dia memang 50-50. Kadang-kadang dia bersalin dalam keadaan yang normal, tapi ada kalanya bersalin mengalami komplikasi pendarahan yang teruk, postpartum hemorrhage yang menyebabkan kadang-kadang boleh pergi sampai 30 pint pun pakai hanya seorang pesakit. Jadi pentinglah penerimaan darah. And then kedua, pesakit yang selalu menggunakan darah ni ialah pesakit thalassemia. Jadi siapa yang mungkin tak pernah dengar ke apa, thalassemia ialah pesakit yang mengalami dia ada blood disorder lah, ada masalah darah yang mana itu adalah actually genetik lah, dipas oleh ibu pada anak. And then dia di mana, masalah di mana hemoglobin dia ada sedikit different daripada hemoglobin yang lain, daripada hemoglobin orang normal yang lain lah. So disebabkan itu affinity dia untuk capture oksigen semuanya kurang daripada orang lain. Jadi dia sentiasa satu tahap selepas 2 minggu, 3 minggu dia akan mengalami anemia. So destruction cell dia lebih tinggi daripada orang lain. Then capacity untuk dia uptake oksigen tu kurang daripada orang lain. So dia akan sesak nafas setiap 3 minggu ke 4 minggu dia memerlukan 1 beg darah at least untuk tampung kehidupan dia, untuk meneruskan kehidupan dia. So thalassemia ni dia memang kita tahulah dia memang selalu akan datang hospital setiap 2 ke 3 minggu, 3 ke 4 minggu untuk transfusi darah. Okay, next moderator. Okay. Seterusnya antara kes-kes yang menggunakan darah lagi, kemalangan jalan raya yang teruk lah. Banyaklah, banyak pint dia akan guna bila kadang-kadang dia mai dalam keadaan yang sangat teruk lah, mai kecemasan dalam keadaan yang contohnya kaki terputus, total kaki terputus ataupun tangan terputus dengan pendarahan yang non-stop. Masa tu memang kita tak ada treatment lain, kita hanya kena replace dan masukkan darah ke dalam badan dia. Jadi darah diperlukanlah untuk kes-kes macam ni. And then seterusnya bayi severe neonatal jaundice. Bayi yang mana kita tahu bayi selalu lepas bersalin ada yang kes-kes yang kuning. Severe neonatal jaundice ni bila kuning yang teruk sampai tahap kena cuci darah, kena tukar darah. So kita panggil cuci darah ataupun tukar darah tu ialah exchange transfusion. Mana kita ambil 1 beg darah tu beberapa amount ikut body weight baby ni, kita tukar terus darah dia sebab darah dia dah toxic lah dengan penuh dengan bilirubin yang menjadikan toksik lah dalam darah dia. So next moderator. Okay, mengapa saya perlu menerima darah? Seterusnya, poin ketiga dia. Darah adalah rawatan asas yang tiada ganti. Okey, tiada ciptaan bahan sintetik berjaya dihasilkan sebagai pengganti darah dalam kes-kes kecemasan. Okey, kat sini sangat kita tahulah ni darah ni adalah ciptaan yang maha agung. Okey, jadi tiada setakat hari ini memang tak ada lagi lah bahan sintetik yang berjaya dihasilkan. Kalau ada bahan sintetik yang berjaya dihasilkan, settle masalah kan. Tak perlu orang nak dema darah sangat kan. Tapi situasi kita setakat hari ini memang tiada lagi bahan sintetik lah yang berjaya dihasilkan. So that's why lah mailah dema darah untuk membantu pesakit kita. Okay. Kempen dema darah, kita selalu tengok ni 1 beg darah mampu selamatkan 3 nyawa. Okay, donate blood save life. 1 blood donation ni can save up to 3 lives. Okay, so sebab apa? Sebab 1 blood bag yang you all donate tu, contohnya seorang tu derma darah kan, dekat kempen derma darah, 1 beg darah tu kita akan proses kepada menjadi komponen-komponen darah yang lain, iaitu kepada plasma dan juga cryoprecipitate dan platelet. So that's why kita selalu cakap 1 beg darah yang you all donate tu mampu menyelamatkan 3 nyawa. Sebab ketiga-tiganya akan diberikan kepada pesakit yang memerlukan based on indikasi dia. Okey, seterusnya.
Okay, kalau semua nampak kat sini ya, inilah darah you all yang derma tu, kan kita akan proses. Dia bukan kita nampak darah yang merah tu hanya warna merah tu semata komponen sel darah sahaja Tidak, dia sebenarnya ada komponen lain dalam tu, iaitu yang bawah sekali kalau kita tengok bila kita centrifuge kan, kita akan dapat yang paling berat di bawah lah, iaitu red blood cell akan berada di bawah. Dia berat, dia adalah sel darah merah. Okay, and then seterusnya plasma. Plasma ni dia occupy around 45% to 60% daripada darah kita tu, volume darah kita tu. Dia lebih cair lah. Dia banyak orang kata clotting factor semua ada dalam tu lah untuk pembekuan darah. And then lagi satu komponen ialah platelet. Jadi platelet ni pun untuk pembekuan darah. So dia ada 3 komponen ni lah yang kita akan separatekan dan kita boleh bagi kepada pesakit-pesakit yang memerlukan mengikut indikasi dia masing-masing lah. Okay, so kita start dengan sel darah merah dulu Apakah sedikit pesakit mana yang kes-kes mana yang memerlukan transfusi sel darah merah? Contohnya anemia, kalau you tengok dekat slide saya ni, anemia, and then thalassemia macam yang saya cakap tadi, kita akan bagi packed red cell lah, sel darah merah sahaja. And then pesakit-pesakit kanser yang mana lepas kemoterapi semua, dia akan menyebabkan dia punya HB dia akan rendah. And then kita replace dengan ni lah, kita akan transfuse sel darah merah lah. And then penyakit buah pinggang. Penyakit buah pinggang ni orang yang kena dialisis kan. Tahu kan kalau orang yang dialisis tu dia ada failure lah, kidney dia failure. So bila dia fail kidney dia, kidney seperti mana yang kita tahu, dia ada menghasilkan satu hormon erythropoietin. Yang mana hormon ni sangat sensitif lah bila ada anemic syndrome dalam badan. Bila dia detect dalam badan kita darah kurang ke apa ke, terus hormon ni akan bagi signal dan penghasilan darah baru akan berlaku. Tetapi tidak pada pesakit-pesakit yang ada penyakit buah pinggang yang mana sudah fail kan. Jadi hormon ni tak ada, jadi dia tidak mampulah nak menghasilkan sel darah merah yang cukup. Jadi that's why kena transfuse darah lah, sel darah merah untuk kes-kes penyakit buah pinggang. And then seterusnya kehilangan darah semasa pembedahan. Yang tu pun kita masukkan sel darah merah. Kehilangan darah semasa kemalangan seperti yang kes tadi kan, kes tumpah darah sebab salin, yang tu pun transfuse darah lah. So next moderator. Okay. Seterusnya kepada platelet lah. Platelet, apakah kegunaan platelet ni? Pesakit macam mana yang pakai platelet ni? Platelet ni sebab dia membantu untuk membekukan darah. Ya, jadi kes-kes yang selalu yang macam bleeding, spontaneous bleeding yang tiba-tiba bleeding macam contoh dengue hemorrhagic ke apa kan, kalau dengue yang berdarah semua kan, kita masuk ke platelet untuk stopkan bleeding dia. Lepas tu and then pesakit leukemia yang mana ada juga yang akan menyebabkan platelet dia kurang sebab fail dia punya sum-sum tulang untuk menghasilkan semua sel darah. Jadi dia orang mungkin menggunakan platelet, and then pesakit kanser pun sama, dan kes pendarahan yang teruk pun sama. Satu tahap dia bila darah yang teruk, pendarahan tak mau stop, memang kita memerlukan platelet untuk stopkan pendarahan tersebut. So seterusnya plasma. Okey, yang plasma contoh pesakit-pesakit yang menggunakan plasma ni macam burn patients lah, mangsa melecur, and then kes pendarahan teruk juga, severe bleeding, and then kes kerosakan kegagalan hati sebab hati dia ada clotting factors, dia ada coagulation factors kan. And then seterusnya pesakit hemofilia juga, dia banyak menggunakan plasma juga ataupun cryoprecipitate. Dan seterusnya okey, berapa banyak darah yang akan diambil setiap kali seseorang itu mendema darah. Okey, so selalu adik-adik yang dema darah kan, dia tak tahu berapa ambil ya, sekejap lagi aku pingsan ke, sekejap lagi aku apa ke kan. Jadi untuk pengetahuan you all, secara umumnya bagi pendema darah yang
berat badannya melebihi 45 kg secara amnya mempunyai 10 hingga 12 beg darah dalam badan dia. Okey. Tapi bila you derma darah, hanya satu beg darah tu saja dari komposisi darah tersebut yang diambil. Bagi penderma darah yang mempunyai berat badan di antara 45 hingga 55 pula, kita ambil hanya 350 ml je, beg darah kecil sikit iaitu 350 ml saja. Okey, kalau air mineral water tu kan yang kecil tu 500 ml, tapi yang ini 300 ml saja. You boleh bayangkanlah untuk yang mana berat badan 45 ke 55 macam tu, kita ambil yang beg kecil saja. So manakala yang berat badannya melebihi 55 kg, sebanyak 450 ml darah didermakan. Kita akan ambil beg yang besar sedikit iaitu beza 100 ml saja, akan jadi 450 ml lah. Dia kurang daripada satu botol air mineral tu lah kalau you all nak bayangkan. Nah, tapi yang ini doktor di tempat kejadian, di tempat mobile tersebut akan buat decision. Doktor tu sendiri yang akan decide, buat keputusan sama ada donor ni saya nak ambil beg kecil ke, donor ni saya nak ambil beg besar ke. Nanti doktor tu buat keputusan lah based on ada benda-benda lain lagi yang kita akan tanya dengan lebih lanjut dekat pusat pendermaan darah nanti. So next. So bolehkah saya menderma darah? Bolehkah saya menderma darah? So adik-adik UiTM ni dia akan tengok sebenarnya dia layak ke tak kan? Yang tu yang penting nak tahu sebenarnya. Okay, next. Okay, so kita pergi kepada kriteria syarat kelayakan menderma darah. Pertama, sihat tubuh badan. Yang ni kalau nak jot down pun boleh, nak tulis pun boleh kan. You akan selalu apa-apa notes kan, apa-apa jot down kan. Okay, so dia sihat tubuh badan dan tiada masalah kesihatan. Okay, memang kita nak yang ni lah, yang sihat ni. And then kedua, berumur 17 tahun hingga 60 tahun bagi penderma pertama. Okay, jangan terkejut penderma pertama ada yang mai 59 tahun, first time nak derma darah. Boleh, still boleh as long as dia belum sampai 60 tahun lah. Okay, so 17 tahun, tambahan sedikit untuk 17 tahun perlu ada kebenaran daripada ibu bapa ataupun penjaga. Kalau you all happens to be, you dah sampai dah kaunter pendermaan darah, you nak derma darah, and then make sure lah bawa ibu atau ayah lah. Dan nanti doktor dekat situ akan bagi satu form lah, form untuk kebenaran ibu bapa. So yang ni kita akan tengok lah yang mana dah masuk 17, tarikh lahir dah masuk 17, tak masuk 18 lagi, dia kena isi borang tu. Tapi kalau dah once dah birthday 18, then it's okay. Boleh derma darah tanpa kebenaran ibu bapa pun. Okay. Keempat, penderma ulangan boleh menderma sehingga 70 tahun. Okey. Yang ini penderma ulangan maksudnya penderma yang regular donor yang mana dalam masa 2 tahun tu dia derma at least 2 kali. Setiap tahun dia menderma darah. Tapi dalam masa, dia continuously menderma darah. Kita punya term yang regular donor tu ialah dalam masa 2 tahun at least 2 kali dia menderma. So dia tak putus. Dia sentiasa derma macam tu, pattern macam tu sehinggalah usia dia 60 tahun. Orang yang macam ni layak menderma, meneruskan pendermaan sampai 70 tahun. Kita bagi dengan syarat perlu membuat saringan kesihatan tahunan. So saringan kesihatan tahunan ni nanti datang just masa umur 59 tahun ke apa, nanti dia boleh jumpa dengan doktor penderma darah tu. Kita akan bagi surat lah, letter untuk buat saringan kesihatan dekat klinik kesihatan kerajaan. So next. Yang kelima, tidur minimum 5 jam. Adik-adik yang UiTM tu semua kena ambil point ni, kena ambil betul-betul. Faham betul-betul. Tidur minimum 5 jam yang berterusan. Sebab you all selalu kalau datang buat assignment, late sleep, pukul 3 pagi tidur. Jadi penat je lah datang-datang, kita memang tak bagilah derma sebab takut pingsan lah, apa pitam semua kan. Dan tidur minimum 5 jam berterusan. Dan tidur yang berkualiti. And then keenam, telah mengambil makanan sebelum menderma darah.
waktu terakhir makan tidak lebih dari 4 jam. So kalau you all sarapan and then masa 4 jam tu you nak demam darah, okay. Jangan pula macam you sarapan pukul 8 pagi and then pukul 2 datang nak demam darah without taking any orang kata snacking ke sikit kan. You tak makan apa-apa selama berapa jam dah tu, lama dah tu, dah 6 jam kan. So kita akan suggest dalam masa 4 jam ni perlu makan lah, ambil makanan. Betul. Yang ketujuh, poin dia tidak mengambil ubat-ubatan. Okey, yang ini bukanlah strictly semua ubat tak boleh mendema darah. Yang ini sila rujuk pegawai perubatan di lokasi pendemaan darah untuk pertanyaan lanjut. Contoh sebab ada certain orang dia dah ada penyakit darah tinggi. Dia ambil satu jenis ubat. And then bukanlah dia macam aku dah ambil ubat surely aku tak boleh dema darah. Tidak. Nanti you datang boleh rujuk dekat doktor ataupun nurse dekat situ, nanti nurse sendiri akan rujuk kat kita lah, dekat kami doktor di lokasi pendemaan. Kita akan check sebab doktor akan tahu ubat apa yang boleh dema darah, ubat apa yang tak boleh dema darah. So yang ini just rujuk jangan just assume dah ada makan ubat tak boleh dema darah. So macam sayang lah sebenarnya you all berpotensi untuk mendema darah. Kalau makan ubat darah tinggi, kecil manis, sila rujuk dekat doktor dekat lokasi pendemaan darah. So kita akan decide lah boleh ke tak boleh dema darah. Okay. Seterusnya. Ke-8. Okey, bagi pendema wanita, bukan kedatangan haid 3 hari pertama, bukan mengandung atau dikhawatiri mengandung, tidak menyusukan anak. Okey, so pendema wanita selalunya period lah kita panggil period. Dia 3 hari pertama selalunya kita expect to be macam heavy bleed sikit lah. So that's why kita decide 3 hari pertama tidak digalakkan, tidak perlulah mendema darah. Tetapi kalau ada yang pattern menses dia lain daripada orang lain, kadang-kadang dia sampai 10 hari pun sepanjang-panjang tu bleeding banyak, dan refer doktor dekat lokasi pendemaan. Kami akan decide lah whether you ni actually memang walaupun dah 10 hari pun tak boleh dema lagi lah, macam tu. So apa-apa hal tanya je dekat kita. Okey, yang mengandung atau dikhawatiri mengandung tidak menyusukan anak, semua tu pun memang tidak boleh lah. Yang ni bukan mengandung atau dikhawatiri mengandung, tidak menyusukan anak. Okey, yang semua ni make sure baru boleh datang untuk mendema darah. Okey, seterusnya. Nombor 9, tidak terlibat dalam sebarang kegiatan berisiko tinggi seperti berikut. Okey, poin ni sangat penting. Poin ni sebab kita kena isi secara jujur. Okey, tidak mengalami ada high risk behaviour. Kalau golongan high risk behaviour yang seperti yang saya sebutkan ini, poin-poin ni jangan mendema darah. Okey, hubungan jenis sesama jantina yang mana mengamalkan homoseksual tidak boleh mendema darah. Okay, and then B, hubungan jenis dengan kedua-dua jantina bisexual pun tak boleh dema darah. Okay, tidak layak lah untuk mendema darah. And then hubungan jenis dengan pekerja seks komersial pun tak boleh, of course. Bertukar-tukar pasangan seks pun tak boleh mendema darah. Mengambil dadah secara suntikan tak boleh. Menjadi pasangan hubungan jenis kepada golongan-golongan yang tersebut di atas tadi. So yang ni semua pun tak boleh untuk mendema darah. Jadi kita highlightkan dekat sini sebab soalan ni memang ada dalam form borang pendemaan darah. Jadi that's why kita harap you all kena baca betul-betul, bukan orang lain yang tolong isi form tersebut sebelum mendema darah. You all sendiri yang go through one by one. Kalau you all rasa benda tu you all terlibat kegiatan berisiko, so please self-defer yourself lah. Please jangan mendema darah lah. Kalau you all malu nak tick ke whatever, just tinggalkan tempat pendemaan darah. Okay, sebab yang ni penting sebab kita tak mau apa-apa risiko darah you all dijangkiti HIV ke hepatitis B, hepatitis C ataupun sifilis ke apa. Semua ni boleh transmit jugalah, ada risiko terhadap penerima darah yang bakal menerima darah daripada you all nanti. Kita tak mahu macam tu, kita nak yang berkualiti dan yang bersih, yang selamat. Okay, next.
Okey, yang ni saya tunjuk sikit. Yang ni kalau siapa yang sudah mendema darah dia tahu kot soalan ni. Soalan nombor 14. Yang ni lah dekat sini. Kalau you tengok betul-betul ni lah borang pendemaan darah yang mana you akan isi dan point nombor 14 paling penting. Kalau baca dekat situ dia kata demi keselamatan pesakit, soalan-soalan berikut perlu dijawab dengan jujur walaupun ia hanya melibatkan anda sekali sahaja. Okey, anda dikehendaki menjawab soalan-soalan berikut di hadapan doktor atau pegawai KKM yang menemu duga anda. Okey, kat sini saya highlightkan melibatkan anda walau sekali sahaja sebab ramai juga yang tak faham. Sebab dia kata dia sebenarnya ada high risk behavior, sexual behavior macam tu, tapi sekali sudah lama dia pernah buat tapi dah lama dah, ayat dia mesti dah lama dah. Jadi dekat sini kalau dia baca betul-betul dia akan faham melibatkan anda walaupun sekali sahaja, tak kisahlah dah lama baru, okey, yang itu still you kena tanda ya you ada. Jadi tak perlu mendema darah nah. So soalan ni sangat penting. Okey. Next. Okey, since kita hidup di zaman pandemik COVID-19 ni, jadi kita tak terlepas dengan vaccination COVID-19 ni. Jadi sekarang dah ada kita punya rules barulah. Adakah orang yang ambil vaksin ni tak boleh mendema darah? 3 bulan ke? Setahun ke? So hari ni saya terangkan sikit. So jenis vaksin, kalau you dah ambil vaksin, tak kisahlah Pfizer ataupun Sinovac, AstraZeneca, tiga-tiga vaksin ni yang selalu kita dengar kat Malaysia ni ambil ni, dia boleh dema darah selepas 7 hari ambil vaksin. Okey, selepas 7 hari. Jadi hari ke-8 dah boleh datang lah untuk ambil untuk dema darah. Okey, tetapi walau bagaimanapun kalau terdapat kesan sampingan selepas ambil vaksin tu, contohnya you demam 3 hari. Okey, kalau you demam 3 hari, dia kena 7 hari selepas sembuh sepenuhnya daripada gejala. So kalau ada gejala cerit-berit ke apa-apa kan, adverse effect tu, you kena count daripada hari yang sembuh 7 hari. Lepas tu baru boleh hari ke-8 tu boleh dema darah. Okey, so dekat sini kalau perasan, kalau tahu, kalau you all yang ada terlibat vaksin yang diguna untuk kajian klinikal KKM. Okey, untuk pengetahuan you all, ada certain vaksin yang certain penduduk, rakyat Malaysia yang diorang ambil vaksin dari kajian klinikal KKM punya. So yang itu perlu dema darah, boleh dema darah 12 bulan sampai selesai dos terakhir. Okey. Kalau yang tu lah, kalau ini exceptional lah, dia bukan 7 hari, dia 12 bulan sebab kita tak mau mengganggu keputusan ataupun research mereka lah yang masih dalam kajian klinikal tu. Okay, next. Adakah saya boleh mendema selepas jangkitan COVID? Okay, so since tadi kita cakap pasal vaksin, sekarang kita cakap pasal orang yang dijangkiti COVID pula. Macam mana? So macam mana? Kalau you dah dapat COVID-19, you dah kuarantin semua, dibenarkan selepas 14 hari sembuh daripada jangkitan COVID-19 tanpa komplikasi berat akibat COVID-19 atau dikenali dengan long COVID syndrome seperti sesak nafas, sakit dada dan kesusahan untuk tidur malam. Okay, so once you dapat COVID ke apa, it's okay. Kalau you nak dema darah, kena 14 hari selepas sembuh daripada COVID tersebut. So provided memang tak ada lah yang long COVID syndrome tu, sesak nafas tu semua dah tak ada. And then yang penting nanti doktor akan tanyalah kategori berapa you dapat hari tu COVID tu. Kategori 1 or 2 dia should be no problem lah. Lepas 14 hari dia akan okay lah, boleh dah dema darah. 14 hari daripada sembuh ataupun stop quarantine tu. 14 hari daripada tu boleh mendema darah. Tetapi kalau you COVID kategori 3 and above kan, 3, 4, 5 ya, COVID yang itu mungkin dia mungkin ada organized pneumonia dan sebagainya kan. Ada masalah paru dah tak kuat. Yang itu sepatutnya selepas 6 bulan lah. Selepas 6 bulan you refer balik kepada doktor kaunter pendemaan darah tu. Kalau you punya ni tak ada masalah, okay, kita boleh proceed lah. Tapi kalau ada lagi, still ada long COVID semua tu, memang tak boleh lah dema darah sebab
ya bahayakan untuk diri you jugalah. Nah, sebab ada lagi sesak nafas, paru-paru masih tak pulih. Okay. Next. Okay, ni sedikitlah pendedahan untuk you all long COVID syndrome tu. Apa dia? Kalau macam long COVID, post COVID syndrome tu defined as sign and symptoms that develop during or after COVID-19 infection up to 12 weeks or more and are not explained by alternative diagnosis. Okay, dia berlarutan simptom selepas COVID ni selalunya imuniti badan kita dah boleh lawan, dah boleh apa, kita akan sembuh. Tetapi ada serta-serta orang yang ada masalah, especially yang ada comorbids, yang ada masalah apa, kesihatan yang lain kan, dia tidak recover tau. Dia lepas 12 minggu, okay, 12 minggu, lebih kurang 3 bulan. Lepas 3 bulan pun dia masih lagi ada simptom sesak nafas juga, sedikit-sedikit lemah itu, jalan sikit tak larat. Lepas tu selalu apa, susah nak tidur malam. So kalau kat sini you boleh tengoklah antara dia banyak efek long COVID syndrome ni, psychological, psychiatric, dia ada tekanan mental ataupun dia ada keresahan, anxiety symptoms, and then daripada respiratory, yang lung yang saya cakap tadi pasal dada, dia selalu efek dada lah, breathlessness, macam susah nafas, batuk, and then sakit dadanya, and then rasa ketat dada berpanjangan lepas COVID, tak elok-elok kan, dia masih ada lagi. Lepas tu neurologi dia pula, headache, dia boleh sakit kepala, dia boleh ada sleep disturbance. Okay, sleep disturbance iaitu apa, sukar tidur, gangguan tidur lah. And then peripheral neuropathy symptoms, dizziness, delirium, macam tu lah, dia macam orang kata apa, saraf lah, neurologi tu saraf pun dia boleh efek untuk long COVID ni. Dan banyak lagi lah pecahan lain, gastrointestinal, bahagian perut, abdominal pain, sakit perut, and then muntah ataupun rasa mual-mual yang berpanjangan, kurus, tak lalu makan. Okay, and then musculoskeletal, sakit joint lah, joint pain, and then muscle pain, lenguh badan. So ini defined as long COVID lah. Okay, next. Persediaan sebelum mendema darah. Okay. So kita masuk kepada persediaan sebelum mendema darah. So adik-adik UiTM, you all kan dah tahu dah apa kelayakan kriteria tadi. Kalau you fit the kriteria, you boleh mendema darah. Okay, persediaan. Tapi kena buat persediaan iaitu sebelum mendema darah tu pastikan minum air secukupnya. Okay, minum air banyak sebab memang ada kajian mengatakan kalau you minum air dulu sebelum mendema darah, dia akan reducekan rate of adverse event after blood donation tu. So dia akan kurangkan you kadar pening you selepas mendema darah. Jadi you minum air dulu, dia sangat membantu. And then kedua, tidur minimum 5 jam pada malam sebelum pendemaan. Okay, ni benda yang sama saya dah cakap tadi, tidur at least 5 jam dan sihat, tidak bergejala demam, batuk, sesama, sakit tekak. Yang ni doktor akan tanya macam biasa selalu kita orang akan tanya, tak akan lepas soalan yang ni lah sebab especially sekarang during COVID ni So bergejala semua memang tak boleh dema darah lah. And then makan makanan seimbang dan mencukupi dalam masa 4 jam sebelum mendema darah. Okay, ini persediaan jugalah. Jangan pula nanti dah check kat doktor, tiba-tiba dah sampai dekat pendemaan darah tu, lepas check kat doktor, tiba-tiba doktor kata pergi makan dulu. So dia akan macam apa, delay lagi lah pendemaan darah tu kan. So yang kelima, pakai pakaian selesa dan sesuai untuk memudahkan proses mendema darah. Okay, janganlah pakai terlalu ketat untuk you nak angkat lengan ni untuk ke atas kalau bagi perempuan kan, untuk kena selak untuk buat phlebotomy tu, tusukan jarum tu. Jadi pakai yang bersesuaian lah. And then bawa buku rekod pendemaan jika ada. Kalau sebelum ni dah ada rekod, you dah ada buku tu, you keep elok-elok, simpan elok, you bawa untuk next. Kalau tertinggal ke apa, it's okay. Still kita boleh accept untuk donation. Bukanlah tertinggal ke apa, tak boleh dema darah, tidak. Boleh je juga. Tapi it's lagi nice lah kalau you bawa buku tu, senang sebab kita dah ada rekod kan. And then kalau ni bawa IC seperti biasalah, Rakyat Malaysia semua, kita bawa je lah IC ke mana-mana kita pergi. Next. Okay, tadi persediaan sebelum mendema darah, sekarang selepas mendema darah. So lepas mendema darah,
apa yang you all basically apa yang you all buat, you all rehat di atas katil, relax sepada demam darah sekejap je, lebih kurang 10 minit je phlebotomy tu. 5 ke 7 minit kadang-kadang dah settle dah untuk flow of the blood tu untuk penuhkan bag you. Then lepas tu you rehat di atas katil, kita akan bagi rehat dalam 10 minit macam tu. And then kedua, mengambil makanan dan minuman. Lepas you derma, kita akan bagi goodies, refreshment. Macam tu you boleh sambil atas katil tu you boleh makan, minum sedikit, and then you minum banyak air. Yang keempat, tidak mengambil alkohol dalam masa 24 jam yang selepas pendermaan darah tu untuk mengelakkan apa-apa pening ke apa ke. And then kelima, jangan mengangkat berat ataupun melakukan aktiviti lasak dalam masa 6 ke 8 jam selepas menderma. Yang ini penting juga sebab kadang-kadang student pun selalu lepas derma darah kan petang tu dia futsal apa kan. Tapi make sure dalam masa 6 ke 8 jam tu you rehat secukupnya lah. Jangan angkat berat ataupun pergi zumba ke, pergi orang kata hiking pula petang-petang tu kan. Jangan rehat yang secukupnya dalam masa 6 ke 8 jam. And then yang keenam, poin keenam, jangan gosok ataupun urut bekas tusukan jarum untuk mengelakkan kelebaman atau pendarahan semula. Okey, yang ni janganlah pandai-pandai touching dekat tempat tu, pergi letak benda lah apa semua kan, kalau tak ada masalah lepas kita compress dia akan okey. Tapi jangan gosok, jangan urut. Okey. Next. Okey, poin ketujuh, sekiranya bengkak, lebam ataupun kebas pada bekas cucukan jarum berlarutan, sila dapatkan rawatan doktor. Selalunya dia akan rasa sakit tu sekejap, dia tidak jadi lagi teruk ke apalah. Tetapi kalau ada kes-kes kadang-kadang jarang-jarang berlaku, ada jugalah yang bengkak ataupun lebam, kebas semua tu, make sure you all dapatkan rawatan doktor lah. Yang ke-8, jika anda pitam atau sakit kepala yang teruk selepas pulang menderma darah, sila dapatkan rawatan doktor juga. Untuk 7 dengan 8 ni, dua-dua poin ni, kalau you menderma darah di satu lokasi pendermaan darah tu, you boleh call balik ataupun you, kalau you tahu Hospital Sultan Abdul Halim yang buat program tadi, you call balik Hospital Sultan Abdul Halim untuk bercakap sendiri dengan doktor yang tadi. Kita boleh advise, kita boleh bagi suggestion apa yang you perlu buat. And then kalau berlarutan, then yes, you kena present pergi hospital terus lah. Next. Okay, masuk kepada proses pendermaan darah. Okay, proses pendermaan darah seperti mana yang kalau you all semua dah pernah derma darah, you dah tahu dah ni, TikTok dah kan tahu apa proses flow dia macam mana. So untuk yang belum pernah menderma darah ni, saya bagi tahu mula-mula first ialah you isi borang pendermaan darah. Okay, simple je, isi borang ada 4 page, ada 3 page yang perlu diisi, and then you isi. Kedua, pergi HB level dan ujian kumpulan darah. Kita akan buat hemoglobin level dan ujian kumpulan darah yang mana nanti you akan tahulah blood group you apa, and then HB level selalunya dekat Kedah ni kita ambil 12.5 ke 18 boleh menderma darah, tapi kalau kurang daripada tu maksudnya darah you macam sedikit cair daripada orang lain, kita tak ambil, ataupun kalau lebih dari 18 darah you sedikit pekat daripada orang lain, jadi kita tak ambil sebab nanti pembekuan darah tu darah tu belum sempat kita bagi dekat pesakit dah beku dalam beg tu sendiri. Jadi rugi juga kita terpaksa buang nanti. Jadi HB level kita akan check 12.5 ke 18, and then kita proceed dengan ujian kumpulan darah. Seterusnya ke kaunter 3 iaitu pemeriksaan BP dan kaunseling pendermaan oleh doktor. So yang ni dekat sinilah mana soalan yang you all isi tadi kita akan go through balik, sebab kadang-kadang terlepas pandang ada yang tak faham soalan ke apa. Dekat sini doktor akan tanyalah dengan lebih detail yang ubat ke, makan ubat apa ke, pemeriksaan BP dan kaunseling pendermaan darah oleh doktor. So next. Next. Ada slide. Boleh tak ke next? Okay.
So seterusnya lepas doktor counselling, kita akan pergi ke pendermaan darah. Kita proceed kepada pendermaan darah lah. Yang ini mudah saja. You baring dengan tenang-tenang. Lepas tu kita akan buat pendermaan darah. Selalunya kita akan spray dululah dengan kita punya ubat tahan sakit kita, lokal kita spray. And then selepas tu dia ambil masa 5 ke 7 minit macam tu lah kalau tak ada masalah. And then mengambil makanan dan minuman selepas tu. Itulah dia flow untuk pendermaan darah lah, basically macam tu. So complete. Dia tak sampai 30 minit pun sebenarnya. So kalau tak ada orang tak ramai ke apa kan, 20 minit dah habis dah semua dari A sampai Z. Tapi kalau beratur ke apa, yang tu yang menyebabkan delay sikit. Yang tu lah lebih kurang kita sebut dalam 20 ke 30 minit lah untuk satu sesi pendermaan darah dari proses isi borang sampai turun daripada katil tu. Jadi mudah aja kan. So adik-adik UiTM ni jangan takut, jangan gentar lah. You all jadi pendema pertama you all kena rekrut diri sendiri datang untuk pendema darah. Berani. Sebab kita benda ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat murni lah kalau you all lakukan dan berterusan. So next. Adakah darah yang didemakan terus diberikan kepada pesakit ke? So tahu tak? Sebenarnya darah yang you all demakan tu kan, kalau pada dema darah lepas tu you all balik, you all ingat kita orang bawa darah tu pergi mana? Agak-agak. Sepatutnya macam darah yang you all dema tu kita bukan terus bagi dekat pesakit, bukan pesakit yang bleeding ke apa cepat-cepat ambil darah yang tadi dema tu, bukan. So darah yang didemakan tu kita akan next slide please. Tidak diberikan kepada pesakit terus. Kita akan hantar darah tu ke mana? Ke Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Alostar. Kalau area Kedah ni, inilah screening center dengan processing center kita. So kita akan hantar ke sana dulu. Bukan terus bawa pergi ke pesakit kita di Hospital Sultan Abdul Halim, bukan. Jadi lepas dema darah, Hospital Sultan Abdul Halim dema darah, buat kempen pendemaan darah, and then hantar ke Alostar. Tujuan dia untuk dekat Alostar tu nanti akan proceed kepada proses komponen darah yang mana saya cakap tadi. Kita akan separate kan kepada jadi 3 bag tadi tu kan, kepada platelet, FFP dengan cryo, and then satu lagi kita akan buat ujian saringan di sana. Ujian saringan HIV, hepatitis B, hepatitis C and syphilis. Empat ujian saringan ni lah yang penting lah. Yang ni kita akan saring. So bila dia mengambil masa lebih kurang 2 hari macam tu, barulah darah tu bila dah saring negatif, screening semua negatif, darah tu selamat, kita tahu selamat semua, barulah kita semua akan didistributekan lah, semua yang mana dekat Alostar tadi tu, dia akan distributekan kepada semua hospital di Kedah dan Perlis untuk kegunaan pesakit di hospital masing-masing. Okay, so next. So ini dia ini adalah kita punya Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Alostar, screening center screening and processing center area utara, belah utara. Inilah popular lah, ni JPT khas ni. Jadi PPK kita pun akan pergi setiap hari lepas dema darah dari Alostar ke, dari Langkawi ke, dari mana kan, dari Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani ke, semua akan dikumpulkan di sini untuk area Northern Region utara. Jadi proses saringan semua buat, lepas dah okey semua, kuman tak ada, darah tersebut selamat, barulah kita distribute semula kepada semua hospital-hospital, sebanyak 10 hospital di Kedah dan Perlis ni. Okay. So next. Okey, masuk kepada manfaat pendermaan darah kepada penderma. So yang ini pun tadi moderator kita pun tanya kan, dia nak tahu apa kelebihan ni yang menderma darah ni, apa keistimewaan dia kan, manfaat dia apa. Apa yang penderma darah dapat kan daripada selain daripada ni bersedekah kepada pesakit kan. Okey, selain daripada tu kita ada berapa poin lah, 3 poin macam tu. Manfaat dia yang pertama ialah kita akan rasa lebih sihat tau, sebab dia merangsang sumsum tulang. Pendermaan darah ni once kita donate blood, dia akan merangsang sumsum tulang kita untuk menghasilkan sel darah baru.
lalu mengekalkan kecergasan badan dan menjadikan penderma darah lebih produktif. Okay, so bila once kita derma darah kita dah kurang sikit tau dalam badan kita. So apa yang berlaku ialah nanti ada signal lah dalam badan kita, dia akan detect darah sikit. So sum-sum tulang kita dia akan menghasilkan darah yang barulah. So seperti mana yang kita tahu sum-sum tulang kita buat dia regenerate blood every 120 hari. 120 hari darah akan mati, dia akan hasilkan darah yang baru pula selepas itu. So that's why lah lepas 3 bulan, kita ambil masa lebih kurang 3 bulan, you boleh derma balik seperti biasa sebab kita assume you punya body lepas 3 bulan telah mencapai volume darah ataupun hemoglobin red cell yang sebelum ni. So dalam masa 3 bulan akan jadi back to normal balik badan you. So you boleh derma darah next. Lepas tu sihat lah kita akan rasa sihat, fresh macam tu lepas derma darah. So next. Poin kedua dia, penderma darah dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan yang dilakukan sebelum proses pendermaan darah. Jadi kadang-kadang ada you all yang tak pernah check pun kesihatan you all, tak tahu pun kumpulan darah apa, tak tahu pun tentang tekanan darah you tinggi ke apa kan. Walaupun umur muda kita tak tahu, tapi dengan cara you menderma darah, you dapat manfaat ini. Mana doktor bila check, awak umur muda lagi, tapi bila kita check ni first time kita noted you punya BP, tekanan darah you tinggi rupanya. So kita akan buat surat dan refer you kepada hospital lah untuk treatment yang seterusnya. Jadi so manfaat tak? Benefit dia kan memang bagus lah sebenarnya untuk menderma darah ni. Secara tak langsung you boleh detect you ada masalah darah tinggi ke atau masalah-masalah lain kan. Lepas tu dengan you boleh tahulah kumpulan darah you daripada sebelum ni tak tahu apa-apa. Selama 17 tahun, 18 tahun hidup tak tahu kumpulan darah apa. Ada orang yang macam tu. Jadi kita ni perlu ambil tahu pasal kumpulan darah kita. Adakah kita rare blood group ke apa kan. So kalau kita ada kumpulan darah A, B, O, AB semua kan. So okay lah, AB positif, rhesus positif ataupun rhesus negatif macam tu. Tapi tiba-tiba kita ni ada jenis rare blood group lah juga, tapi yang itu topik lain lah, rare blood group tu. Tapi saya boleh terangkan kat sini, you all perlu ambil tahu kumpulan darah. Sebenarnya penting lah kumpulan darah ni. So bila derma darah, you boleh tahu you kumpulan darah apa. Next. Yang ketiga, penderma darah yang menderma darah di pusat pendermaan darah statik ataupun kempen derma darah bergerak dan tabung-tabung darah di seluruh negara adalah layak mendapat kelayakan keistimewaan penderma darah. So ini kalau you tengok bila you derma darah, you akan perasan you akan dapat satu buku warna merah sijil, certificate pendermaan darah macam tu kita panggil. Iaitu record pendermaan darah you, kita akan tampal barcode semua whatever dekat dalam tu. Kalau you perasan page yang belakang sekali akan ada list of keistimewaan menderma darah. Next moderator, tekan next. Saya tunjuk dia punya you tengok buku merah you kan, sijil pendermaan darah tu, keistimewaan untuk penderma darah akan ada di page belakang. So you boleh go through sini apa yang you dapat manfaat. Bila you derma darah apa yang you dapat. So contohnya lah kan, saya baca sikit kat sini. Kalau satu kali you menderma darah, percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan, tapi tidak termasuk bayaran X-ray dan pembedahan lah dan ward kelas 2 untuk tempoh 4 bulan. Lepas tu 4 bulan ni daripada tarikh last you menderma darah tu lah. Kalau you derma betul dah lama sangat, lepas tu you tunjuk buku tu, you masuk ward, tak boleh jugalah, tak dapat lah. Contohnya yang kedua ni, 2 kali dalam tempoh 2 bulan. 2 bulan? 12 bulan, sorry. Kalau 2 kali you menderma darah dalam tempoh 12 bulan, apa yang you dapat manfaat? You boleh dapat percuma suntikan pencegahan hepatitis B. You boleh datang kat kaunter pendermaan darah, you boleh minta lah
tapi tunjuk buku. And then kalau 2 ke 5 kali, percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan buat kelas 2 untuk tempoh 4 bulan. So semakin banyak you derma darah, kalau you tengok dia punya tempoh tu akan semakin naik. Ni dalam tempoh 6 tahun, nombor 9 ni, 41 ke 50 kali percuma rawatan pesakit luar dan rawatan perubatan dan buat kelas 1 untuk tempoh 6 tahun. Makin lama makin meningkatlah tempoh tu. Okey. Tapi yang ini kena baca betul-betul lah, dan rujuk hospital yang you pergi tu. Kena tunjuk dulu dekat pendaftaran hospital ke apa kalau you nak claim benda macam ni lah. Sebab dia ada star-star ni, kalau nampak ada star dekat 4 bulan, star dekat 6 bulan. Jadi tempoh tu menunjukkan bahawa 4 bulan dari tarikh you menderma darah yang terakhir. Kalau 6 tahun dari tarikh pendermaan darah yang terakhir. Jadi takut pula dekat sini ada jadi kesilapan nanti kata tunjuk kad merah je dah boleh free sebenarnya, tapi tiba-tiba tak dapat juga free. So kita betul-betul bacalah benda-benda ni you tengok kriteria ni dengan betul. So next. Inilah kalau ni explanation sedikit lah yang pasal keistimewaan tadi tu dan yang termaktub dalam buku belakang tu kan. Dia kata tempoh masa keistimewaan yang dinyatakan adalah sah digunakan bermula dari tarikh pendermaan terakhir. Okey, penderma perlu menunjukkan buku sijil buku merah kepada pihak hospital sebelum layak menggunakan keistimewaan seperti dalam jadual di atas. Kemudahan wad adalah bergantung kepada keadaan semasa lah. Jika wad yang penuh ataupun maka penderma akan ditempatkan di wad lain yang bersesuaian. Keistimewaan ini hanya boleh digunakan oleh penderma darah sahaja. Penderma darah yang berstatus penduduk tetap adalah layak untuk menggunakan keistimewaan ini. So, itulah dia. Next. Yang ni mitos versus fakta derma darah. Yang ni selalunya orang-orang awam dekat luar sana adalah dia akan tanya-tanya macam-macam lah tentang mitos-mitos ni banyak keluar lah, kedengaran lah. Pertama macam takut akan suntikan jarum dan takut warna merah. Memang itu normal lah kita kan, kita takut kalau ada suntikan jarum, even vaksin pun ramai yang macam takut-takut kan. So itu normal, tetapi I think benda yang simple macam ni you all boleh try dulu. Kalau you try tengok okay, you akan rasa macam wow, macam seronok tau actually. So jangan terlampau takut dan tak ada apa-apa dengan warna merah tersebut. Takut kepada suntikan jarum adalah perkara biasa. Ubat tahan sakit akan diberikan di kawasan suntikan jarum bagi menghilangkan rasa sakit. Jika anda takut melihat jarum dan warna darah, jangan tumpukan pandangan anda pada prosedur tersebut. Kita kata tak payah tengok lah. Dia sekejap je kita cucuk. Maklumkan kepada pegawai yang bertugas akan sebarang kebimbangan anda mengenai proses pendermaan darah. Kalau you terlebih anxious ke, you ada masalah anxiety ke atau panic attack ke, bagi tahulah dekat kita sebab kalau tidak sesuai tak perlu menderma darah pun tak apa. Tapi kalau nak bagi tahu untuk orang yang pertama kali untuk derma darah, dia tidak susah, tidak sakit, tidak teruk mana pun sebenarnya. Dia okey je. Okay, next. So mitos versus fakta yang kedua. Yang ni adik-adik UiTM kena dengar lah ni. Semua sebabnya ada yang takut gemuk selepas derma darah. Yang ni. Yang inilah yang you all sebenarnya tak mau derma darah no. Adik-adik yang mana diet semua tu. Okey, tanggapan ini adik-adik ni juga tidak benar. Okey. Berat badan anda tidak akan bertambah selepas menderma darah. Ini adalah kerana apabila seseorang individu itu menderma darah, respon tindak balas badan memerlukan penggunaan tenaga bagi menghasilkan sel darah yang baru. Okey. Lepas tu next. Malahan ada kajian saintifik pun mendapati bahawa seorang penderma darah akan membakar lebih kurang 650 kalori bagi setiap satu beg darah yang didermakan. Yang ni student UiTM lepas ni ramai-ramai mai lah. No? Sebab 650 kalori bagi setiap satu beg darah akan burn. Okay, supaya derma darah. Actually lah, ini berdasarkan kajian saintifik
Namun ini tidak bermakna lah kaedah mendema darah adalah digunakan sebagai langkah utama untuk menurunkan berat badan. Berat badan mestilah kita kena amalkan gaya hidup yang sihat dan pemakanan seimbang jika anda mahu menurunkan berat badan. So based on niat kita baliklah nak dema darah, kita bukannya nak kurus-kuruskan badan ke apa, kita nak bersedekah jariah, buat amal kepada pesakit-pesakit kita. Kadang-kadang kita tak cukup duit, kita boleh bersedekah dengan mendema darah. Itu pun pahala sangat banyak. Okay. So mitos lah yang boleh jadi gemuk ke apa ke. So jangan risau adik-adik yang UiTM, mai datang dema darah. Kita nanti 20 hari bulan ni 20 hari bulan ni ada lagi kan moderator kita buat yang 2.0 punya kempen dema darah 2.0. Ya betul, 20 hari bulan. So ramai-ramai datang 9 pagi ke mula sampai 2 petang. 9 pagi sampai 2 petang, ya betul. Okay, nanti kita tengok daripada Kolej Murni and then Kolej apa lagi yang lelaki tu boleh main juga ni. Panggil ramai-ramai main. Okay, next. Kolej Malinja. Okay, Kolej Malinja. Nanti main ramai-ramai sebab kita aim lelaki yang sihat ni. Nak kutip ramai lagi sebab ramai yang sihat tu tapi tak mendema darah. Okay, yang ketiga, mendema darah boleh dijangkiti penyakit berjangkit. Okay, kadang-kadang ada orang yang terlebih risau. Dia mitos lah, dia rasa macam bila dema darah tu berjangkit lah, jarum kita guna jarum yang sama lah antara pendema-pendema tu. Sebenarnya tidak ya, kita proses pendarah yang dijalankan di bawah fasiliti KKM ni mempunyai prosedur operasi standard SOP yang ketat dalam memastikan keselamatan ke atas pendema darah dan produk darah yang dihasilkan. Jadi pematuhan ini adalah penting dalam memastikan produk darah selamat dan berkualiti untuk dibekalkan kepada penderma. Jadi jangan risau, insyaAllah kita punya staff semua bagus and then kita follow SOP yang betul. Tiadalah penggunaan recycle whatever jarum yang sama kita gunakan, tidak. Kita akan discard selepas itu. Next. Bagi setiap pendemaan, ni continuation of yang mitos yang poin ketiga tadilah. Bagi setiap pendemaan, penggunaan jarum dan set bag pendemaan darah yang baharu akan digunakan. Okay. Prosedur ini juga menggunakan teknik aseptik. Bagi aseptik tu maksudnya memang tiada kuman lah, kita akan sapu, kita akan disinfect semua dulu. Bagi memastikan produk darah adalah bebas daripada kuman dan selamat. So anggota kesihatan juga telah dilatih perlu patuh terhadap etika kerja secara profesional. Okay, next. Sampel darah dari setiap beg darah juga akan dihantar ke makmal untuk ujian jenis darah ABO dan resist RH serta saringan serologik dan nucleic acid testing, NAT testing lah, untuk memastikan darah bebas dari penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis. So kita ada testing NAT ni dekat utara kita ada NAT testing yang mana NAT testing ni dia bagus untuk you all. Kalau nak tahu NAT testing ni kita boleh detect macam window period. Kalau window period maksudnya jangkitan yang masih lagi baru dijangkiti, kita boleh detect dah kalau ada kuman ke apa dalam darah tersebut sebab kita ada ujian NAT testing ni. So DNA, all the kuman or virus pun kita boleh detect. Jadi you all jangan terlampau takut yang sampai kerisauan lah mitos dengan fakta dema darah ni. So dia sebenarnya insyaAllah selamat. Okay, next. Pukul berapa dah kita? 3.40. Okay. So dema darah meningkatkan tahap kepuasan diri. Rasa lebih sihat, kepuasan diri pun ada, rasa lebih peka. So positif lah, lepas dema darah kita akan rasa lebih positif macam tu. Next. Every blood donor is a hero. Berbalik kepada tajuk kita tadi tu. So you all semua
Tengok nak tak jadi hero-hero yang macam kepada pesakit kita, dipandang oleh pesakit kita, dipandang oleh masyarakat sebab kita contribute something untuk masyarakat. Walaupun you all umur muda, 18 tahun, 19 tahun kan, tak semestinya you kena buat satu pencapaian yang terlampau tinggi untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat. Actually you boleh dengan hanya mendema darah. So you dah jadi hero dah. Okay, next. Okay, antara ucapan ni lah, pesakit lah, ni dari website Pusat Darah Negara lah. Terima kasih kepada para penderma kerana anda telah menyelamatkan nyawa ibu ini. Kegembiraan Puan NB dalam menyambut kelahiran cahaya mata sulungnya bertukar menjadi saat paling getih di dalam hidupnya. Tanpa disangka beliau mengalami pendarahan yang teruk ketika proses kelahiran dan kehilangan hampir 10 liter darah dan turut mengancam nyawanya. Untuk menyelamatkan beliau, sebanyak 24 beg darah telah digunakan. Yang ni yang saya cakap tu, dia jarang berlaku tapi dia berlaku. Sekali kelahiran yang teruk, pendarahan yang teruk, dia boleh pakai, seorang pesakit tu dia pakai sampai 24 beg ada sampai 30 beg pun ada. Okay, so next. Ni baru-baru ni kita macam dekat Hospital Sultan Abdul Halim sendirilah kan. Tiba-tiba kami ada pesakit yang bleeding yang banyak sampai 32 pint kita cross match dekat dia untuk dia seorang saja sebab bleeding yang teruk. Jadi non-stop semua. Apa yang kita perlu buat ialah kita perlu transfer darah saja yang diperlukan untuk patient ni. Tetapi pada hari tersebut apa yang berlaku, fridge kita semua habis darah. Ni adalah situasi kritikal yang mana saya nak bentangkan, dedahkan kepada you all jugalah. Situasi macam ni memang sangat runcing, sangat kritikal, kami memerlukan darah lah. Jadi bila kes yang macam ni berlaku sampai satu fridge habis, kita perlu terpaksalah minta tolong daripada Hospital Seberang hospital terdekat lah, Hospital Al-Star yang berdekatan semua, kita minta diorang untuk top upkan, datang untuk ambil stok daripada diorang, and then pada masa yang sama kita panggil donor-donor kita untuk benda berdarah. Macam yang ni saya PRO saya buat lah, dia buat banner, kita distribute dekat social media semua. Segera bantuan pendema darah kumpulan O positif diperlukan, mohon tampil mendema di lokasi berikut 13 Disember. So ini antara apa yang kita perlu buat dan kami buat macam ni. Tengok respon dia berapa, nak tahu tak? You all semua nak tahu? Cuba tengok next slide. 13 Disember hari tu kita launch benda ni. Alhamdulillah hasil daripada pendema darah yang tak putus-putus beri bantuan kan. Tengok macam ni lah yang kita nak. Terima kasih 105 orang pendema darah datang. Hari yang seterusnya kita bagi iklan tu, the next day 105 orang datang. So Hersa memang sangat merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada penderma darah tega macam ni. Yang ni lah yang kita nak. Bila mendema darah secara berterusan, and then bila kita memerlukan, kita distribute, kita iklankan, respon terus mai. So you all rasa bangga tak? Inilah hero kita. That's why lah selalu kita cakap pendema darah ni hero kita, sebab dia memang sangat menolong dan membantu kita di situasi-situasi kritikal. Okay? Niat yang murni datang dari hati yang ikhlas. Okay? Quote ni sangat penting lah dekat sini untuk orang yang mendema darah. So next. Sedikit sharing lah. Hospital Sultan Abdul Halim berkolaborasi bersama-sama dengan semua hospital-hospital di Kedah ni. Apa yang kita orang buat secara tahunan, kita orang akan adakan World Blood Donor Day. World Blood Donor Day yang mana kita sambutan Hari Pendema Darah Sedunia. Last kali kita sambut tahun 2019, 2020 pun ada, tapi yang event yang agak besar pada 2019 yang mana kita sambut peringkat negeri.
peringkat negeri, kita punya JKN pun datang, kita punya pengarah JKN pun datang pada masa tu. Tengok, kalau you all tengok semua yang kita bagi kan, sijil semua penghargaan kepada, tengok ni yang umur 60 tahun ni, yang 50 lebih tahun, kalau tengok semua pakcik-pakcik yang dah tua-tua dapat dah 100 lebih kali mendema. Jadi saya sarankan semua student-student UiTM secara khasnya dan orang-orang awam secara amnya bolehlah tanamkan kita punya niat murni, tanamkan kita punya sikap, jadikan dia satu habit untuk mendema darah. 3 bulan sekali datang dema darah, 3 bulan sekali datang dema darah. Jadi macam pakcik-pakcik hero kita ni yang sampai ke 70 tahun masih mendema darah pun ada. Okay, next. Inilah event-event kita sedikit sharing Hospital Sultan Abdul Halim punya dan juga Hospital Sultan Bahia dan semua hospital di Kedah ni lah hari tu kita buat tahun 2019. Tak pakai face mask lah sebab 2019 tak ada COVID lagi masa ni. Okay, jadi itulah yang saya boleh bentangkan dan kita dedahkan dan juga share dekat you all lah. Next. Okay, terima kasih semua. Ni sumber rujukan saya untuk teaching saya, ceramah saya pada hari ini. Diharap semua ambil apa benefit dan semoga kita sama-sama dapat menolong lebih banyak lagi pesakit dan semoga you all boleh start mendema darah di usia muda dan teruskan amalan mendema darah ni sampai sudah selagi layak lah, selagi layak. Okay. So itu sajalah daripada saya. Cik Moderator, ada apa-apa? Okey. Apa-apa soalan ke? Tu ada. Tapi terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat berinput dan sangat menarik tentang kepentingan dema darah tadi. Dan saya rasa saya punya persoalan pun semua dah terjawab dah. Dan kita pun akan teruskan ke sesi yang terakhir iaitu sesi soal jawab sebelum kita tutup program pada petang ni lah. Jadi ada beberapa soalan lah untuk kita tanya terus kepada Doktor. Doktor boleh Doktor? Kita tanya beberapa soalan? Ada masa lagi ya? InsyaAllah boleh. Okay, boleh. Baik, untuk soalan yang pertama, kan Doktor kata untuk menderma kan, kita kena tunggu 3 bulan lepas tu baru kita boleh derma seterusnya kan? Ya. Jadi, apa jadi kalau kita tak tunggu 3 bulan tu? Kenapa kena tunggu 3 bulan? Okay. Actually macam ni, kalau dalam guideline based on transfusion practice guideline 2016 edition keempat yang mana kami semua follow lah. So guideline ni mengatakan bahawa actually bukanlah 3 bulan actually daripada satu donation ke donation yang lain tu, the next donation at least 8 weeks ataupun 56 days. So 56 days 56 hari macam tu. So you boleh datang mendema dah selepas tu. Maksudnya selang at least 8 minggu. At least 8 minggu, you boleh datang dah untuk dema darah. Tapi kita secara laymannya bila kita cakap nak bagi orang ingat kan, lepas 3 bulan boleh datang. Lepas 3 bulan boleh datang. Tapi sebenarnya actually selepas 8 minggu dah boleh dah mendema darah next. Tetapi 8 minggu kalau you kira 8 minggu tu lebih kurang 2 bulan kan? Betul tak? Boleh 8 minggu boleh datang dema darah, tetapi dalam setahun tak boleh lebih daripada 6 tak boleh lebih daripada 4 kali. So maksudnya kalau you buat 8 minggu you datang dema darah kan, every 2 months you datang dema darah, setahun boleh pergi sampai 6 kali. So kita tak mahu macam tu lah, setahun maksimum 4 kali sahaja. So okay, soalannya kenapa dan apa akan jadi kalau datang awal kan. So actually soalan ni dah ada dalam penerangan saya tadi. Okay, saya kata tentang kita punya ni lah bone marrow kita nak menghasilkan darah, dia selalu ambil masa selama 120 hari untuk restore kepada normal volume yang sebelumnya. Jadi selalunya tulang belakang kita ambil lebih kurang lah roughly plus minus lebih kurang 120 hari, lebih kurang 3 bulan baru dia akan dia akan jadi normal balik lah, back to normal you punya darah tu. So that's why yang terbaik kita sebut lepas dema darah daripada satu pendemaan you nak pergi ke next 3 bulan lah. So kalau ambil awal tak boleh lah, kita akan screen lah. Kalau lebih awal daripada 8 minggu tu memang kita akan check dulu. Kita
kita akan check, oh ni tak boleh, belum lagi, relax dulu, tunggu tulang belakang you sihat, hasilkan semua darah dulu dah normal, boleh datang. Kita akan calculate betul-betul lah. Nah, lepas 8 minggu ataupun 3 bulan lah secara kita cakap dengan lebih jelas nak bagi orang ingat. Sebab 8 minggu kadang-kadang dia orang pun macam tak berapa kira. Kalau sebut 56 hari lagilah dia orang macam confused kan. So kita sebut 3 bulan. Okey, baik doktor. Terima kasih. Jadi untuk soalan yang kedua, macam mana hospital kenal pasti kualiti darah yang kita ingin dermakan tu? Ada apa dia punya prosedur dia? Kualiti darah, macam mana hospital mengenal pasti kualiti darah yang dibekalkan? Ya, betul. Oh, kalau kami macam yang saya cakap tadi, kualiti darah tu bergantung kepada selalu bila kita sebut pasal kualiti, kita mahu tu selamat. Nah, kualiti tu kita nak selamat darah tu. Jadi setiap darah yang didermakan, macam saya cakap tadi, kita akan hantar darah tu kepada processing center and screening center kita lah dekat Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Al-Ustar. Dekat situ memang kita follow SOP, buat dengan betul. Kita screen betul-betul HIV, Hep B, Hep C, Syphilis. Yang ni yang penting. 4 ni yang penting nah. Kalau you all tahu, empat-empat virus atau bakteria ni dia boleh transmit melalui pemindahan darah dari seorang pesakit, daripada seorang donor kepada pesakit. Dia ada risiko boleh transmit. Jadi that's why bila kita sebut pasal kualiti, kita nak selamat. Darah yang ini kita screen, and then after result keluar kata negatif, tak ada, and then NET testing tadilah yang saya cakap, NET testing, nucleic acid testing, kita di Betara memang dah gunalah NET testing ni kan, dah lama dah. Jadi kita boleh detect baby dia pun kita boleh cakap lebih kurang macam baby virus pun baru kena jangkitan, kita boleh detect. So window period ni kita boleh detect. Jadi yang mana kita detect positif, kita akan discard. Kita akan buang darah tu, kita akan counsel donor lah. Tapi yang darah yang okey, kita akan supply kepada pesakit kita. Itulah daripada segi kualiti, keselamatan macam tu. Okey, faham doktor. Okey, soalan ketiga pula. Kalau kita makan satu makanan tu, ada ke makanan yang boleh merosakkan kualiti darah kita ataupun memburukkan kualiti ni lah? Oh, kualiti yang you all masukkan darah makanan. Kita tiada spesifik lah yang kita cakap ni, tetapi kalau seperti mana yang saya cakap tadi, kalau kata ambil dadah, benda-benda macam tu. Kalau kata makanan, kita just sarankan untuk semua penerima darah ambil makanan yang sihat. Mana-mana makanan yang sihat, rich in vitamins, in protein, semua tu ambil, insyaAllah kualiti semua okey, darah tu tak ada apa masalah. Dia yang mengatakan kualiti yang teruk tu, kita boleh cakap lah kalau ada contohnya alkohol. Kalau you all ambil certain orang kan, kadang-kadang dia sebelum demam darah dia ada ambil alkohol yang banyak yang memabukkan, benda tu macam akan cause efek kepada penderma kita kalau dapat darah tu. Jadi that's why kita pun akan saring benda tu. So dari segi alkohol ataupun dadah, yang ni lagi penting kalau you all consume ke, sesiapa yang consume semua benda ni, iaitu akan efek kita punya kualiti darah tu. Ataupun kalau kata dari segi lain, ambil ubat-ubatan yang lain lah yang kita tak tahu ke apa, that's why kena rujuk doktor. Doktor kalau dapat tahu je, you all ambil drug ini. Doktor kalau dapat tahu, you all ambil dadah tersebut ke apa, kita akan, oh no, jangan derma darah, sebab kita nak jaga kualiti darah untuk pesakit kita. So itu apa yang kita boleh screen lah prior tu untuk derma darah tu. Tapi dari segi spesifik you kata makan ke apa kan, just makan benda yang berkhasiat, itu saja. Selalunya as a general kan, berkhasiat tu general, tapi kita semua tahu mana yang berkhasiat, mana yang tak bagus kan. So disarankan untuk makan yang berkhasiat sajalah untuk derma darah, dan minum air banyak lah, so kualiti darah akan bagus. Okey, faham doktor. Sebelum saya teruskan soalan seterusnya, saya nak ingatkan lah dan saya nak beritahu link untuk kehadiran Google Form akan dipin di ruangan komen, dan
tujuan Google Form ni adalah untuk penyediaan ECJ penyertaan. Okay, untuk soalan yang keempat pula, kan kalau kita ambil injection alahan, kita tak boleh nak derma darah kan. Jadi tempoh berapa hari lepas injection tu baru kita boleh derma darah tersebut. Injection apa? Alahan. Contohnya? Contohnya macam Allergic lah. Allergic lah. Makan seafood ke apa, lepas tu you all ada dapat injection kan. Betul. Sebenarnya kita ambil, kalau ikut kita punya borang pendemaan darah tu, any injection dalam masa 6 minggu daripada tarikh nak derma darah tu, 6 weeks before tu kalau ada any injection yang you all ambil, kita tak ambil untuk menderma darah nah. Especially kalau kata alahan tu lah, alahan tu, and then alahan tu pun kita kena tanya juga alahan terhadap apa, and then alahan tu adakah severity dia teruk sangat ke apa. Tapi kalau dari segi injection, once you dah ambil injection untuk alahan tu, bukan vaksin lah, vaksin lain lah, vaksin injection yang lain ada lain kategori lah. Vaksin kadang-kadang 2 hari pun ada yang dah boleh derma darah semua kan. Tapi ni injection yang dalam konteks ni you kata alahan. So kalau alahan lebih kurang 6 minggu macam tu lah daripada last injection you receive, boleh datang derma darah provided you dah sihat, alahan tiada orang kata apa, berterusan semua. Doktor akan tanya lagi lah dengan detail untuk itu. Okay, faham. So lepas 6 minggu baru boleh pergi derma darah lah. Ini untuk alahan yang untuk allergic lah sebenarnya. Okay, faham. Dan untuk soalan terakhir ni lah, kita ambil dari penonton, ada seorang ni dia ada pengalaman lepas. Beliau tidak dapat menderma darah kerana HB beliau ketika itu 11. Jadi soalan beliau, adakah HB seseorang itu akan berubah dan layak untuk menderma darah pada masa lain? Dan apa cara pemakanan atau ubat-ubatan yang sesuai supaya HB itu berada dalam keadaan normal untuk menderma darah? Oh, okey. Pertama-tamanya kawan you ni tak ada apa-apa masalah lah. Masalah kesihatan sebelum ni tak ada lah. Tapi dia datang tengok, ni perempuan lah. Berdasarkan pengalaman ni perempuan lah. Betul. Perempuan lah, okey. So, okey, untuk pengetahuan semua, perempuan HB level dia kadang-kadang ada naik dan turun ya. Yang mana sebab kita tahu every month perempuan kan ada menses, kan every month kita ada cycle menses. Bila dah normal, HB dah 12.5, 13.5, 14.5, nanti ada menses. So dia akan turun naik benda tu. So 11 tu bukanlah terlampau bukanlah nak kata 11 tu tak normal, you berpenyakit ke tidak. Okey, untuk perempuan dia naik turun lah. Jadi apa yang kita boleh sarankan untuk seorang donor, kalau kata HB dia kurang macam tu, 11 macam tu, selalunya kita advise untuk makan makan makanan yang seimbang dan tinggi zat besi. Contohnya macam makanan-makanan yang berdaging merah, macam daging, makanan macam bayam purple, and then ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang rich in zat besi. You boleh ambil tu, makan lebih sikit, insyaAllah mungkin selepas satu tempoh 2 minggu macam tu, you try datang balik tengok adakah naik dia punya HB level tu, naik balik kepada 12.5. Then apa yang boleh kita bagi ialah suplemen lah. Kalau kami dekat center kami akan bagi folic acid and ferrous fumarate, yang mana folic acid untuk tambah ferrous fumarate dia untuk tambah hemoglobin you all, kira macam kita panggil iron zat besi. So folic acid pun dia akan turut sama bantu dalam meningkatkan hemoglobin you all. So kita bagilah dalam tempoh seminggu 2 minggu macam tu, you boleh ambil. Tapi kadang-kadang ada orang ada alahan juga dekat suplemen ni. Jadi bukanlah kita kata wajib ambil suplemen ni untuk tingkatkan hemoglobin level, tapi ialah just untuk sokongan sahaja. You all boleh makan makanan seimbang yang tinggi dengan zat besi di luar sana. Semua makanan yang rich in zat besi, dia boleh membantu untuk meningkatkan HB level tersebut lah. So kawan you ni HB 11 tu jangan risau, next time hari tu kita ada bagi kan folic acid ke apa, whatever, try, and then makan seimbang, tinggi zat besi, nanti try balik lepas 2 minggu, 3 minggu, try balik lah. Ni 20 hari bulan ni dia boleh main lah, cuba.
Kan hari tu ada yang reject ke apa, 20 hari bulan ni boleh try. Nah, Okey, sekejap doktor, kita ada satu lagi soalan. Sekejap ya. Kita tunggu daripada technical. Tak apa, saya ambil dulu yang lain. Kan tadi doktor kata kalau kita ambil dadah dan minum alkohol kan, kualiti akan rosak. Jadi kalau kita merokok, kualiti darah tu akan efek juga ke? oh soalan ni okay, actually dia bukanlah merosakkan, bukan maksud saya merosakkan yang macam tadi yang kata apa dadah ataupun alkohol kan. Cuma kita takut efek tu terhadap pesakit yang bakal menerima darah tu. Mungkin kalau kata baby lah yang dapat kan semua kan, kita tak maulah kalau level of toxicity yang you all minum alkohol banyak sangat, boleh efek kepada baby tersebut. Macam itulah, bukan kita nak kata rosak ataupun rosak structure darah tu ke, tidak, dia bukan macam tu. Cuma yang saya cakap tadi, kita perlu ada kualiti darah tu. Jadi kita nak yang sihat saja mendema darah, yang tidak ambil semua-semua bahan-bahan terlarang untuk mendema darah. Jadi soalan you tadi apa? Yang last tu? Yang last mana untuk rokok tu? Rokok. Rokok. Rokok so far rokok adalah boleh mendema darah. You boleh mendema darah macam biasalah kalau rokok, sebab dia setakat just more tu, sebab dia nikotin kan. Dia as long as selalunya setakat ni memang rokok boleh mendema darah lah, tak ada masalah. Cuma rokok kadang-kadang kalau you merokok banyak, dia akan efek HB level yang lebih efeknya lah. Maksudnya kalau rokok banyak, sometimes kan orang yang perokok tega satu hari mungkin 22 kotak ke apa benda, dalam tempoh masa yang lama, mungkin HB dia boleh achieve more than 18 gram per deciliter. So bila dia lebih 18 gram per deciliter, dia pekat daripada orang lain yang normal tu. So bila dia pekat against dia, yang inilah yang kita kata kita tak akan ambil untuk dema darah sebab dia dah terlampau pekat. Ini untuk perokok-perokok tega lah yang terlampau teruk lah dia punya consumption of rokok tu dah. So sebab kita tak dah nak bagi kat pesakit lagi, kadang-kadang darah dalam beg tu kita bawa pergi Eurostar, tengok dah beku dah clotted lah apa semua kan. So ini pun kualiti akan jadi kurang. Jadi perokok biasa boleh je tak dema darah. Tapi kalau yang kalau kata perokok tega pun, you just datang untuk dema darah, kita check dulu hemoglobin. Kalau lebih, kita memang tak ambil. Jadi kita akan make sure darah yang kita ambil tu berkualiti dari segi hemoglobin level pun dalam range, baru kita ambil. Macam tu. Jadi kalau orang yang bertatu pun dia punya tu lebih kurang jugalah. Macam tu juga. Macam mana? Orang apa? Tak dengar. Bertatu. Ada tatu kat kulit dia. Oh, orang yang bertatu. Okey. Sebab you takut risiko ke apa, orang bertatu ni bersih ke tak bersih ke kan, something like that kan. Okay, kalau you go through dalam soalan kita, dalam donation form kita tu, kalau bertatu siap-siap kita tulis dah 6 bulan selepas tatu ataupun selepas operation, lepas 6 bulan baru boleh datang derma darah. Sebab apa? Sebab kita nak capture kalau ada jangkitan ke sewaktu tatu tu, kita dah boleh kita punya net testing tu, nucleic acid testing tu dah boleh capture dah kuman ada ke tak. Sebab window period dia dalam tempoh 6 bulan ke setahun macam tu. Jadi that's why bila bertatu tu kita akan tanya dalam tu siap-siap. Lebih 6 bulan daripada tatu ataupun berbekam ke apa ke yang sebelum ni guna jarum yang kita tak sure kan source dia adakah ada kuman ke, digunakan semula ke apa, kes-kes macam ni lepas 6 bulan baru boleh dema darah. So kat situ dah ada kita punya saringan dah dekat situ. Kalau you baca betul-betul dalam soalan. Nak kata bertatu tu darah kualiti kotor ke tidak ke, itu adalah apa yang kita buat lah. Lepas sebab kita tak kisah bertatu ke operation ke, semua ada risiko yang sama ya. Sebab kita takut
ditusukan jarum itu boleh transmit any jangkitan kuman HIV, Hep B, Hep C. Di mana-mana pun ada macam tu. Jadi kita ambil 6 bulan tu lah. Lepas 6 bulan baru datang demam darah lah. Lepas bertatu tu ataupun berbekam ataupun beroperation ke whatever. Sebab kat situ nanti kita boleh screen lah. Kita akan detect. Kalau ada kuman, kita boleh nampak dah kuman masa tu. Okay, Doktor ada suggestion tak untuk medium ataupun platform yang sesuai untuk kami rujuk sebagai untuk kita tahu lebih lanjut lah tentang derma darah ni? Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut dengan tentang pendermaan darah secara general, you boleh layari Sesawang lah, laman Sesawang website www.pdn.gov.my. Okay, itu satu Malaysia memang kita bagi yang tu lah. Sebab kat dalam tu kalau you tengok ada risalah, ada poster, ada maklumat, infografik semua yang banyak membantu you all. Yang tak tahu nak derma darah ni, takut ketak-ketak nak derma darah, pergi kat situ. Nanti nampak ada poster semua. You akan rasa lebih tenang dan you lebih faham lah. And then kalau kata itu secara amnya lah. Tapi kalau secara khasnya kalau kata nak tahu info-info lebih lanjut di kami punya kan, you all kat UiTM Kedah ni, saya habaq tentang Hospital Sultan Abdul Halim. Kalau nak tahu, you just add Facebook Derma Darah Kedah Perlis. Okay, FB DDKP Derma Darah Kedah Perlis. Dekat situ selalunya kita akan distribute ada macam-macam info dan juga jadual kita derma darah lah, kita buat program derma darah dekat mana yang bergerak tu ke, semua tu kita letak dalam macam seminggu sebelum ataupun sebulan sebelum ke, kita akan update dekat situ lah. Tapi you kena selalu buka lah sebab kadang-kadang ada update terbaru, organizer cancel ke apa ke kan, boleh tengok dekat situ. Jadi apa lagi yang you boleh layari website yang itulah PDN dengan kita Hospital Sultan Abdul Halim boleh Hospital Sultan Abdul Halim kita guna tadi tu lah Facebook Derma Darah Kedah Perlis lah, sebab dia merangkum semua hospital dalam Kedah Perlis lah. You boleh dapatkan info kat situ. Okay, Doktor, soalan pun dah habis. Jadi dengan berakhirnya sesi soal jawab ni, maka kita punya program pun dah tamat lah. Dan untuk makluman para hadirin sekalian, pihak Hospital Sultan Abdul Halim akan datang ke UiTM Merbuk pada hari Isnin minggu hadapan, iaitu pada 20 hari bulan 12 untuk mengadakan kempen derma darah. Dan program tersebut akan dijalankan dari pukul 9 pagi sehingga pukul 2 petang. Jadi marilah kita ramai-ramai meriahkan dan sambil tu kita boleh membantu ramai. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada semua hadirin untuk mengisi Google Form di pin komen untuk tujuan ECJ penyertaan. Jadi dengan tamatnya program ini, saya ingin mengucapkan kepada semua yang sudi hadir dan meluangkan masa mengikuti program dari awal hingga akhir. Diharapkan perkongsian yang dikongsi oleh doktor ini dapat menambahkan ilmu kepada ramai orang. Jutaan terima kasih lagi saya ucapkan kepada Dr. Nur Sakiah kerana sudi meluangkan masa. Sama, terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak UiTM, JPNR semua tu kan. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi lah 20 hari bulan ini. Saya juga dengan tim saya dari Hospital Sultan Abdul Halim. So saya aim lagi ramai penderma darah yang bagus-bagus, yang muda-muda macam you all, tampil, ajak kawan-kawan semua yang mana yang baru nak menderma darah, dan seterusnya teruskan menderma darah. Selepas 3 bulan you derma, selepas 3 bulan you derma. Sebab jadikan dia amalan dan tabiat you all lah. So sebab dia sangat bagus. Okey, baik. Semoga kita berjumpa lagi di program yang akan datang. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keep it up, Gavin. Hey, yo, Ben, this shit fire, boy.